bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderhati. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai pusat. Next to Bastion River is an old warehouse that was once used as storehouse for goods traded at the Baranaswara Jetty. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as Prasad Building and has been converted to a tourist center. You may find several restaurants and souvenir shops in that here. Bersebelahannya pula ialah tapak Crescent Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok Kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. After the Dataran Sungai Melaka Jetty, on the right is the Bastion Middleburg. It is a part of the wall of Malacca Fort that was built in the 16th century. Di sebelah kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir ke semua museum-museum yang terdapat di Melaka memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are short roads known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadhuis or Great Building is located. Tourists will be able to visit almost all the museums in Malacca as they are situated within this area. Selepas kawasan Jam Besar, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cenderhati serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan cenderhati dan barangan antik. Right beside Padang Miri, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, car and souvenirs shop and internet cafe for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenirs and fascinating products. Di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang Niru. Padang Niru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok Melaka. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Miri, which is on your right. Padang Miri is a meeting point of several routes such as Jalan Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba, and Kampung Jawa. Here you can find the Melaka shoes. deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini.
The row of shop houses has been remodeled to face the river, thus beautifying the river scene. Sebelum melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kanan ialah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga 1960 dan bersebelahannya pula adalah kawasan Riyadh yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai Air Tancuk Berirama. On the right side, the state government has built a recreational area that features a ready-made water fountain. During nighttime, visitors can enjoy a spectacular live water and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jaya. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would wash their daily, supplying fresh fish to the market stall. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada waktu malam. In front of the view, there's a bridge known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the river scene and give a beautiful scenery at night. Selepas melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. After the Hang Tuah Bridge, on the left is Hang Tuah Hall. Long before, Hang Tuah Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has gone an extensive development and is now known as Hang Tuah Mall. Opposite the Hang Tuah Hall, you will find an old cinema, the famous Cafe Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theater hall called Panggung Bangsawan. Jalan Tun Ali di sebelah kiri sungai ini dahulunya ialah tapak lama hentian bas ekspres yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Oh, yang mana tu? On the left side of the river is Jalan Tun Ali. This area was utilized as an interstate bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2010. Di sebelah kanan sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini memandangkan ianya membantu menghalang hakisan tebing sungai dari berlaku. On the right side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for this species. Therefore, the state government has taken the initiative to preserve these trees as they help to prevent erosion of the riverbank.
Bersebelahan Taman Tema terdapat Kampung Morton, terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bacang. Para pengunjung sekalian, di sebelah kiri sungai ini juga terletaknya Rumah Melayu Asal. Rumah Melayu Asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku tetapi pasak dan boleh dialihkan pada bila-bila masa dan lantainya diperbuat daripada batang nibel. Ladies and gentlemen, on your left you will find an authentic Malacca Malay traditional house which was built in the 1932. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden backing, no names were used. Interesting, isn't it? Tidak berapa jauh dari rumah limas terletak rumah Bila Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata lama. Masuk adalah percuma. On your left, you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a living museum by the owner, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. In this villa, visitors will find its private collections of clothing, Malay weaving, furniture, and weaponry from the era. Admissions are free. Kampung ini telah wujud sejak awal tahun 1920 dan diberi nama Kampung Morton bersempena dengan nama pesuruh jaya tanah pada masa itu iaitu J.F. Morton. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini yang mana tapak Kampung Morton dahulunya adalah satu kawasan kaya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menadir, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula menyiat daun pucuk nipah untuk dibuat rokok. Kini Kampung Morton juga dikenali sebagai muzium hidup yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup, tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemuliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. Ladies and gentlemen, on your left you will see a Malay village called Kampung Morton, which was named after the local land commissioner, J.F. Morton. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in this village, which was once a sort of land. This village has existed since the early 1920s. Today, Kampung Morton is known as one of the historical assets to the state government. The village residents and state government of Melaka have come together to preserve their tradition, way of life, and architecture. The preservation and restoration efforts are fully financed by the state government.
Di sebelah hadapan kanan adalah sebuah jeti Melaka River Cruise yang pertama, dikenali sebagai jeti Taman Rempah. Jeti ini telah beroperasi pada tahun 2005. Pada ketika dahulu, ianya dikenali sebagai Pangkalan Lama atau Old Fort. On the right side of the river is the Taman Rempah Jetty. This is the first jetty of Malacca River Cruise since it operated in 2005. Before that, Taman Rempah is known as the Old Fort for barter trade. Sekarang kita akan berpatah balik ke jeti dataran muara Sungai Melaka. Ladies and gentlemen, now we'll be heading back to Quayside Jetty.